Saya rasa part yang paling sedih ada. Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat review untuk sebuah filem daripada Indonesia yang bertajuk Ketika Berhenti di Sini. Sebuah filem arahan Umay Shahab, iaitu seorang pengarah yang sangat muda, umur dia baru 22 tahun. Dan Umay Shahab ni pernah mengarahkan sebuah lagi filem daripada Indonesia yang bertajuk Kukira Kau Rumah. So itu filem pertama, dan filem Ketika Berhenti di Sini ni adalah filem kedua arahan Umay Shahab. So Kukira Kau Rumah tu tahun 2021. Tahun ni 2 tahun selepas tu, 3 tahun selepas tu dia keluarkan satu lagi filem iaitu Ketika Berhenti di Sini. So Umay Shahab ni seorang pelakon yang dan pengarah yang korang boleh tengok lakonan di dalam filem Mencuri Raden Saleh, salah seorang pelakon dalam tu. Dan even dalam filem ni pun Mencuri Raden Saleh ni dia ada buat cameo dalam filem Ketika Berhenti di Sini. Sebab tu salah satu sebab kenapa korang kena tengok cerita ni. Okay, so Ketika Berhenti di Sini ni runtime dia adalah 1 jam 45 minit macam tu lah. Dan saya dapat tengok cerita ni dekat MM Cineplexes Mesa Mall Nilai. Saya baru tahu ada tiket early bird untuk filem. So saya dapat tiket paling awal pada hari pertama tayangan. Saya rasa mungkin dapat murah sikit kot, sebab tu dia tulis early bird. So kalau kau nak tengok filem-filem selepas ni, kalau nak murah boleh try lah tengok kat Mesa Mall Nilai. Ada early bird punya price, mungkin dapat murah sikit. So barisan pelakon untuk filem ni ada Prilly Latukonsina, ada Brian Domani, ada Raifal Hadi, ada Lutesha, ada Sal Priadi dan ramai lagi lah. So filem Ketika Berhenti di Sini dia mengisahkan tentang Dita, seorang gadis, seorang graphic designer yang telah kematian teman lelaki dia, iaitu Ed. So dia ni dah berkenalan dengan Ed ni beberapa tahun, dan hubungan diorang ni ada turun naik lah. Macam biasa hubungan orang lain pun sama juga. So ada hubungan dia ni turun naik, ada kadang-kadang sangat mesra, sangat saling sayang menyayangi. Kadang-kadang ada perasaan yang mungkin membuatkan rasa kurang sayang tu lah. So selepas beberapa tahun, Ed ni telah meninggal dunia disebabkan kecelakaan yang menyebabkan Dita ni dalam keadaan yang sangat trauma disebabkan kematian Ed ni. Dia tak boleh move on dengan kematian Ed, dan dalam masa yang sama dia dalam cuba untuk melupakan Ed ni dengan buat relationship baru dengan kawan lama dia yang memang Ed pun kenal, iaitu Ifan, lakonan Raifal Hadi. Hubungan dia okey sebenarnya, tapi berubah selepas ada kemunculan satu spek macam ni, warna putih macam ni. Tiba-tiba si Dita yang dapat, dan spek ni dia macam ada gabungan augmented reality lah, AR, AI, yang membuatkan siapa yang memakai spek tu dia boleh nampak ada AI lah, ada satu tubuh manusia kat depan mata. Tapi masalahnya tubuh yang dia nampak ataupun satu pun panggil lah tu bentuk badan tu kat depan mata tu adalah Ed, iaitu bekas teman lelaki Dita yang telah meninggal dunia, yang buatkan dia rasa seperti ada harapan lah. Dia rasa macam Ed betul-betul ada kat depan dia. So kalau korang nak tahu adakah Dita ni dapat move on dengan apa yang terjadi kepada dia selepas kematian Ed ni, dan adakah cermin mata yang dipakai oleh Dita tu selepas kematian Ed ni dapat membantu apa yang pernah berlaku, iaitu trauma yang pernah berlaku kepada Dita, ataupun keadaan menjadi semakin buruk, korang kena tengok sendirilah cerita Ketika Berhenti di Sini. So filem Ketika Berhenti di Sini ni sebuah filem yang bagi saya, filem romantik sci-fi yang bagi saya menarik disebabkan konsep dia. Saya pernah tengok saya rasa ada few movies dengan konsep yang sama lah. Salah satu dia adalah salah satu episod dalam Black Mirror, tapi saya tak ingat tajuk dia. Lebih kurang sama, tapi kisah cinta dengan teknologi lah. Macam tu. Tapi cerita ni, konsep dia saya rasa sangat berani lah daripada pengarah Umay Shahab ni, dengan umur yang sangat muda, dan filem yang kedua pula tu konsep yang agak berbeza. Saya rasa sangat berani, dan saya boleh kata yang konsep filem ni menarik untuk sebuah filem science fiction romantik. Dan saya boleh katakan banyak bait-bait ayat dalam filem ni yang sangat-sangat deep lah, sangat-sangat deep dan sangat menyentuh hati. Ditambah pula dengan lakonan daripada Prilly Latukonsina ni sangat-sangat hebat.
Saya rasa dia memang outstanding lah dalam filem ni, dan disebabkan Prilly Latuconsina adalah, saya rasa ada part-part dalam filem ni sangat-sangat beruntun jiwa lah, buatkan saya rasa hampir menangis. Korang tahu tak, kalau korang tengok filem sedih, kadang-kadang dia menangis tau, tapi ada part tu dia macam buatkan saya rasa macam nak tersedu sikit. Aduh, malu, tapi nasib baik masa tu tak ramai. Ada part tu ending lah yang saya tengok tu, saya tak rasa dia punya cerita ni yang membuatkan saya nak menangis, tapi mungkin ada sedikit experience ataupun pengalaman bila kita menonton dengan lakonan yang hebat macam daripada Prilly Latuconsina ni, buatkan kita rasa macam sedih lebih, especially bila dia menangis. Mungkin sebab tu saya rasa saya pun rasa nak menangis disebabkan dia. Kadang-kadang ada orang macam tu, ada orang dia menangis sebab dia tengok orang lain menangis, dia pun menangis tapi tak tahu sebab apa. Tapi filem ni saya boleh cakap yang maybe 60% penyebab kalau orang tu menangis adalah pelakon dia yang hebat ni. 40% mungkin sebab jalan cerita, mungkin sebab emosi yang cuba disampaikan daripada jalan cerita. Tapi bagi saya filem ni sebuah filem science fiction romantik yang menarik. Cuma ada satu benda, ada beberapa benda lah, bukan satu lah, ada beberapa benda yang mungkin bagi saya kurang sikit, especially tentang character development lah daripada beberapa watak, especially watak utama iaitu Ed, yang saya rasa chemistry Ed dengan Dita ni kurang, macam tak sampai. Dia ditunjukkan dengan baik, saya boleh nampak ada cerita lah daripada Ed, macam mana Ed berkenal dengan Dita dan sebagainya, tapi chemistry tu antara diorang ni macam kurang, yang membuatkan saya sebagai penonton pun tak rasa macam diorang ni couple. Bila Ed meninggal dunia pun saya tak rasa macam ada perasaan sedih disebabkan Ed tu meninggal lah. Saya dapat rasa sedih tu sebabkan Dita ni dia menangis, macam saya cakap tadi. Saya rasa sedih sebab Dita ni menangis, dan emosi daripada Dita tu sampai ke saya, sampai ke penonton, bukan sebabkan Ed. Saya rasa Ed meninggal tu macam biasa lah, adalah rasa macam sedih sangat. Lepas tu jalan cerita, untuk cerita ni bagi saya ada turun naik dia. Kadang-kadang pace dia laju, kadang-kadang pace dia perlahan, konflik pun kurang kuat, saya rasa kurang efektif. Tapi untuk jalan cerita macam ni, science fiction romantik ni, bagi saya boleh diterima lagi lah. Dia bukannya teruk pun, tapi emosi tu lah tak sampai. Dia punya mood bagi saya bila saya tengok cerita ni macam kurang menyengat sikit. Tapi cerita dia okey, daripada sudut sinematografi menarik, set yang menarik, CGI especially masa Ed dia buat dalam bentuk AR tu, saya rasa sangat kemas. Saya tak rasa macam filem ni diarahkan oleh seorang pengarah muda, oleh Umay, tapi Umay did a good job lah untuk filem ni. Filem kedua dan masih muda, saya rasa banyak lagi benda yang Umay boleh explore lah untuk filem-filem yang akan datang. But this is bagi saya mungkin terbaik lah daripada Umay. Saya rasa part yang paling sedih ada dua lah. Ada dua yang paling sedih. Ada banyak part sedih dalam cerita ni, tapi yang paling sedih yang saya rasa masa part Ed dengan Dita ni, masa Ed meninggal dan Dita ni dapat tahu, masa tu Dita menangis tu saya rasa sedih lah. Lepas tu ada beberapa lagi part sedih, tapi yang paling saya rasa paling yang buatkan saya rasa macam nak tersedu menangis sampai tersedu tu, masa last ending, masa Dita dekat satu tempat, ending cerita ni, Dita menangis betul-betul terisak sampai meniarap lah. Part tu sedih masa tu saya tengok tu nak mengalir, nak tersedu lah. Nasib baik tak sedu lah. Kalau sedu, aduh, mesti orang pandang apa pasal abang ni layan lah. Emosi lebih pula. Overall cerita Ketiga Menteri di Sini ni sebuah filem dengan konsep yang menarik, romantic sci-fi yang saya rasa sangat berani daripada pengarah yang sangat muda iaitu Umay Shahab ni. Korang kena tonton lah kalau korang suka tengok cerita romantik, especially kalau korang suka filem daripada filem pertama Kukira Kau Rumah tu. Dan kalau korang minat cerita Mencuit Raden Saleh pun korang boleh tengok, ada cameo dalam yang ditunjukkan dalam filem ni. Dan saya sangat appreciate dan berterima kasih kepada Antenna Entertainment juga sebab bagi saya set merchandise untuk filem Ketiga Benteng di Sini. Dan
tiket giveaway kepada peminat-peminat daripada channel Kotak Nyaman. Dan rating saya untuk filem Ketiga Berhenti di Sini ni, saya akan bagi rating 7/10. Dan kepada korang yang nak tonton filem ni, korang boleh tonton filem ni dekat panggung wayang sekarang. Filem yang penuh dengan air mata lah. So kepada korang yang dah tonton filem Ketiga Berhenti di Sini, cuba share sikit, adakah filem ni mampu buatkan korang menangis ataupun tak? Cuba komen kat bawah. Nyaman.